Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Dizol, dan di sepanjang video ini kita akan mempelajari ilmu fizik. Tanpa melengahkan masa lagi, jom. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan butang loceng untuk menerima notifikasi sekiranya ada ilmu fizik baru yang kita nak pelajari. Jom. Hari ini kita akan melihat topik baru, iaitu cahaya dan optik. Topik ini sebenarnya kalau yang belum tahu lagi adalah topik yang terkandung di dalam silibus fizik tingkatan 4. Jadi hari ini adalah kita nak pelajari apa yang pelajar-pelajar ataupun murid-murid SPM belajar. Jadi tanpa melengahkan masa, jom. Bagi tajuk cahaya dan optik ini, kita ada subtopik yang kecil-kecil. Jadi untuk memudahkan kita sama-sama mempelajari tajuk ini, saya bercadang, kita akan pecahkan video ini kepada 6 series ataupun 6 episod. Kerana apa? Kerana nak mudahkan lagi kita nak faham. Hari ini kita fokus satu subtopik, iaitu kalau kita lihat dalam silibus tingkatan 4 fizik tajuk cahaya dan optik ini, kita ada 6. Yang pertama adalah pembiasan cahaya. Kita ada pembiasan cahaya, dan ini adalah tajuk yang kita nak fokus pada hari ini. Subtopik yang lain bila? Subtopik yang lain tu kita akan ada episod yang kedua. Episod ketiga macam TV, macam drama tu. Jadi ini akan jadi episod yang kedua. Kita akan ada episod kedua, iaitu pantulan dalam penuh. Seterusnya kita akan lihat pembentukan imej oleh kanta. Ini akan jadi episod yang ketiga. Episod seterusnya kita ada formula kanta nipis. Ini akan jadi episod yang keempat. Jadi kita boleh menantikan video-video yang akan muncul selepas ini. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok episod yang kelima. Kita akan tengok tajuk peralatan optik. Di sini kita akan bincanglah apa optik, peralatan-peralatan optik yang melibatkan penggunaan pengetahuan ilmu fizik yang diaplikasikan tu. Kemudian kita akan tengok pembentukan imej oleh cermin sfera, dan ini akan jadi kita punya episod yang terakhir. Ini adalah 6 subtopik di bawah tajuk cahaya dan optik. Baik. So, tanpa membuangkan masa, jom kita terus ke pembiasan cahaya. Dalam tajuk pembiasan cahaya ini, apa yang kita nak belajar sebenarnya? Ini yang kita kena tahu. Jadi saya dah listkan dekat sini ada 7 perkara yang bila habis video ini, bila habis selesai saja kita bersama, kita dapat faham at least 7 ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kita nak ada kebolehan untuk menerangkan pembiasan cahaya. Kita nak ada benda ni, menerangkan pembiasan cahaya. Siapa-siapa yang kita jumpa, kawan-kawan ke, kan, adik-adik ke yang berminat, yang belajar tentang pembiasan cahaya ni, kita boleh cerita balik apa itu pembiasan cahaya. Parent yang ada kat rumah, yang anak-anak di tingkatan 4 sekarang ni nak berdiskusi dengan anak, boleh jadikan video ini sebagai rujukan. Okey, yang kedua kita nak lihat apa? Apa itu indeks biasan? Kita belajar tajuk pembiasan, ada indeks pula. Apa tu? Di akhir video ini diharapkan kita dapat memahami apa itu indeks biasan, dan juga kita nak lihat hukum Snell. Senang je sebenarnya. Dan kita nak lihatlah eksperimen yang wujud yang ada di dalam buku teks, iaitu eksperimen indeks biasan blok kaca. Eksperimen indeks biasan yang kita nak tentukan, kita ada satu ketul blok kaca, kita nak tentukan indeks biasan dia. Macam mana kita nak buat tu? Lepas ni kita akan tengok. Kemudian kita nak tengok yang kelima, yang kelima ni, kebolehan ini mesti ada lepas ni. Kita kena faham dulu apa itu dalam ketara dan dalam nyata. Sebab apa kita kena tahu, kefahaman ni kena ada? Sebab selepas tu ada satu lagi eksperimen dalam buku teks, yang mana eksperimen ni, eksperimen ini eksperimen dalam ketara dan dalam nyata untuk menentukan indeks biasan air. Jadi bila kita faham yang nombor 5 tadi, insya-Allah nombor 6 ni
Kita senyum sikit. Dan last sekali, kalau sempat ataupun kita akan buat satu video khas, kita akan menyelesaikan beberapa masalah. Kita cari satu example, dua example dalam buku teks ke, dalam buku rujukan ke, dalam internet ke, kita sama-sama discuss. Okay? Bagi yang ada soalan yang nak tanya tentang tajuk pembiasan cahaya, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Okay? Okay. Sebelum kita tengok lebih lanjut tentang apa itu pembiasan, jom kita get to the basic lah. Apa itu sebenarnya pembiasan cahaya? Cuba tengok gambar kat sebelah ni. Gambar apa yang anda nampak? Pensel yang dimasukkan dalam satu gelas kaca, yang mana bila kita lihat daripada pandangan sisi, seakan-akan pensel itu bengkok. Sebenarnya masih lagi, ialah pensel ni dia still lagi straight kan, tapi bila dimasukkan dalam air tadi, berlakunya pembengkokan itu. Pensel kelihatan bengkok apabila dilihat dari sisi gelas kaca. Kenapa fenomena ini boleh berlaku? Apa puncanya? Hari-hari, mungkin hari-hari kita melalui fenomena ini. Okey. Yang kedua, ada satu blok kaca, satu alur cahaya lalu pada angle masuk kepada blok kaca tersebut dan tiba-tiba cahaya tu terbengkok, dia tak pergi straight. Okey. Cuba tengok. Sepatutnya kan, kalau cahaya ni dia pergi straight macam ni, dia tak pergi macam tu. Dia bengkok, dia naik atas. Lepas tu yang ini pun yang dia bengkokkan tadi tu pun, okey, bila dia nak keluar daripada blok kaca, dia bengkokkan sekali lagi. Ada 2 kali pembengkokan berlaku kat situ. Kenapa tu? Fenomena ni yang kita nak study hari ni. Ini yang kita nak lihat. Kemudian apa lagi? Apa ni? Segitiga kaca. Bukan. Inilah prisma. Okey. Satu cahaya yang masuk, cahaya ni cahaya putih lah. Yang masuk ni cahaya putih. Okey. Yang masuk ini adalah cahaya putih. Kemudian bila dia keluar, cahaya putih ni diserakkan. Ni nampak tak ni? Semua itu adalah warna apa? Warna pelangi. Kenapa berlakunya warna pelangi ni? Cahaya putih diserakkan apabila melalui prisma. Kenapa? Inilah semua yang kita tengok gambar-gambar tadi. Ini adalah contoh-contoh fenomena pembiasan cahaya yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu je kan. Alright. So kita tengok dulu maksud dia ataupun apa itu pembiasan cahaya. Okey. Pembiasan cahaya ialah perubahan. Okey, kita highlight kat sini ya. Saya highlightkan warna biru kalau boleh. Okey. Perubahan halaju cahaya. Apabila gelombang cahaya itu ataupun sinar cahaya itu yang sedang merambat, tiba-tiba berlaku perubahan halaju pada dia. Sama ada dia semakin slow ataupun is getting faster. Anyway, that is the changes in its velocity, in its speed. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Merambat melalui medium yang berbeza ketumpatan optik. Disebabkan kenapa berlakunya perubahan halaju ni? Perubahan halaju cahaya ni disebabkan dia merambat dari satu medium ke medium yang lain, tapi 2 medium ni mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Apa benda pula ketumpatan optik? Ingat, ketumpatan optik ni tak sama langsung dengan maksud ketumpatan yang sebelum ni kita tahu. Ketumpatan yang sebelum ni apa? Mass over volume ataupun jisim bahagi dengan isi padu. Tak sama, okey? Tapi apa itu ketumpatan optik? Okey. Kita tengok kat sini. Alright. Ketumpatan optik first sekali dia tak sama langsung dengan ketumpatan yang normal tu. Jadi bila kita nak bercakap mengenai pembiasan cahaya medium yang berbeza ketumpatan, kita cakap, kita sebut, kita tulis biar lengkap. Ketumpatan optik. Okey, ketumpatan optik ni kalau tengok ayat yang dah saya tulis kat sini, dia kata apa?
Okey. Dia kata kat sini, menggambarkan penyebaran cahaya dalam suatu bahan. Apa yang nak digambarkan? Okey, jadi saya permudahkanlah. Saya bagi satu analogi yang mudah untuk kita faham. Baik. Bayangkan ada sebuah lebuh raya 3 lane. Okey. Pada waktu bukan puncak, kereta senang nak lalu kan. Kalau kita drive kat situ, senang nak lalu. Tak ada masalah. Tetapi pada waktu puncak, kita nak drive pun masalah. Sebab jam. Okey, jam yang teruk. Jadi dalam bahan yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi, sinar cahaya yang masuk tadi tak dapat nak pergi dengan laju. Jadi itu yang menyebabkan perubahan halajunya. Jadi tapi jangan risaulah, dalam 3 4 ni kita tak adalah nak fokus sangat kepada tajuk ketumpatan optik ni. Sekadar untuk kita faham selepas ini kenapa halaju cahaya boleh berubah. Okey. Seterusnya dia kata dekat sini, semakin tinggi ketumpatan optik, semakin berkurang halaju cahaya. Yalah, analogi lebuh raya tadi kan. Lagi banyak kereta atas highway, lagi tak berapa nak laju lah kereta tu kita boleh bergerak kan. Okey. Akibatnya, lepas ni kita akan tengok ni ayat ni. Semakin terbengkok cahaya. Bila dia berlaku pembiasan ni, akibat berlaku pembiasan adalah cahaya tadi bengkok. Ini dia. Okey, sinar cahaya dibengkokkan. Boleh nampak tak lagi pembiasan tu apa? Perubahan halaju apabila merambat dari satu medium ke medium yang lain yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza. Kesannya berlaku pembengkokan cahaya. Faham? Alamak, macam mana dia boleh bengkok? Okey. Untuk nak memahaminya, okey, saya bagi satu analogi mudah. Pastinya semua kita, all of us, masa sekolah rendah ke masa sekolah menengahnya pernah berkawat. Kalau siapa tak pernah berkawat tu mungkin sedikit kerugian lah. Okey. Pernah tengok kan kita berkawat bertiga-tiga. Bertiga-tiga gerak. Macam tu. Jadi dekat depan anda sekarang ni, dekat dalam video anda ni ada satu saya lukis. Okey, ini 1 2 dan 3 orang. Kita anggap sebagai baris yang pertama, baris yang kedua, baris yang ketiga sedang bergerak. Okey. Ini analogi analogi. Dan kalau kita lihat dekat sini, ada kawasan yang mana saya sebut sebagai medium rendah ketumpatan optik. Kawasan yang sedang berbarisan yang ada adalah kawasan yang mediumnya mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Dia sedang marching, dia sedang berkawat menuju ke satu kawasan lain ataupun medium lain yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Okay, so far get it lah, the whole situation. Ini analogi baru. Kemudian dekat sini, dekat sini ada sempadan. Ini adalah sempadan di antara medium ataupun kawasan yang mempunyai ketumpatan optik yang rendah dengan kawasan ataupun medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. So itu sempadan dia. Jadi bila pembarisan ni, orang-orang yang nak berkawat ni datang, yang baris yang pertama, dia akan sentuh dulu dekat sini. Ni dekat sini. Dia akan sentuh dulu sempadan. Dia akan bertemu dulu dengan sempadan. Kemudian barulah orang yang kedua, barulah orang yang ketiga. Tetapi ketumpatan kawasan yang sempadan yang satu lagi tu mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Analogi dia macam mana? Okey, kita bayangkan kita tengah berkawat bertiga-tiga tadi di atas star. Kemudian dekat sempadan tadi, selepas daripada sempadan tu ada kawasan lumpur. Kawasan lumpur. Jadi agak-agak kelajuan di dalam kelajuan di atas star tadi
Sama tak kelajuan kita berkawat jika kita dah masuk dalam lumpur? Ingat bila kita berbaris ni kena apa kita sebut? Kena betul-betul lah paras kan, paras. Okey, jadi bila sampai kat situ tiba-tiba baris yang pertama ni bukanlah berhenti, jadi perlahan. Pernah tengok tak tayar lipan kereta kebal ataupun excavator, macam mana dia berfungsi, macam mana dia nak belok kan, bila dia jalan, bila tengah berjalan, and then bila dia nak turn, one of the track ataupun satu dia punya tayar dia tu rantaian dia tu akan stop. Bila dia stop, yang ini akan terus bergerak repusi macam tu. Jadi apa yang akan terjadi kepada geng yang nak baris dalam pembarisan ni, bila baris yang pertama sentuh saja sempadan, dia akan perlahan menyebabkan keseluruhan, sebab nyala kan laju kan, keseluruhannya akan terbengkok ke sini. Terbengkok ke situ. Itulah pembengkokan cahaya. Nampak tak kat sini? Saya lukis. Okey. Yang putih-putih ni, okey. Yang garis putih-putih tu apa dia? Itu sebenarnya adalah garis normal. Garis normal. Lepas ni kita akan jumpa banyak lagi garis normal, dan garis normal ni mesti 90 darjah dengan sempadan. Ini garisan yang kita bayangkan, dia tak wujud pun garisan ni, kita bayangkan wujud garisan normal kat situ. So jadi bila sampai dekat titik ni, okey, kalau perasan kan ada anak panah putus-putus yang warna merah ni, okey, sepatutnya baris satu ni akan pergi straight, tetapi disebabkan berlakunya perubahan halaju ni, arah dia dah pergi ke garisan yang kedua ni. Saya letakkan warna biru, cuba nampak tak? Ni dia pergi ke sini. Situ. Sama jugalah dengan baris yang kedua, baris yang ketiga akan jadi situasi yang sama. Jadi ini sedikit sebanyak analogi bagaimana sinar cahaya terbengkok di dalam medium yang berbeza ketumpatan akibat halaju yang berubah. Okey, jadi harap-harapnya fahamlah. Kalau tak faham boleh pause dulu video ni, rewind balik, patah balik, okey. Cuba dengar sekali lagi. Kalau masih lagi tak faham, komen di bawah. Kalau ada rezeki, kita discuss sama-sama. Okey. So kita lihat yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya bagaimana berlakunya pembengkokan sinar cahaya ni. Okey. So kita bermula kat sini Kita bermula dekat sini. Saya letakkan warna kuning, kotak kuning. Okay. So ini ada satu sinar cahaya warna putih. Okay, sinar cahaya tu sedang pergi ke satu sempadan, yang mana sempadan antara udara dan juga air. Sempadan udara dengan air. Sepatutnya kalau tak ada sempadan ni, okay, dia akan pergi straight sampai ke bawah ni. Betul tak? Dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Betul tak? Dia akan pergi straight je ke bawah. Tetapi disebabkan wujudnya sempadan ni, sempadan di mana medium seterusnya yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza, menyebabkan dia terbengkok. Okey. Dia nak bengkok macam mana? Macam mana kita nak tahu dia nak bengkok ke atas lagi ke, nak bengkok ke bawah lagi ke, macam mana? Okey. Dia macam ni. First kali, apa yang perlu kita buat adalah kita kena tahu dekat titik pertemuan ni, okay, di yang saya letakkan warna kuning, dot kuning ni, dekat situ kita perlu lukis garis normal. Lukis je lah garis normal, dot dotted line tu, imaginary line. Okay, garis normal saya dah lukis dah kat atas ni. Okay, daripada kawasan yang kurang tumpat, bila cahaya tadi merambat pergi ke medium yang mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi, dia akan mendekati ataupun menghampiri, ni saya highlight kat sini, menghampiri garisan normal.
Sepatutnya dekat atas kan tadi kan, nampak tak dotted line warna biru ni? Ni. Sepatutnya pergi kat situ. Tetapi disebabkan ada perbezaan ketumpatan optik kat medium yang dia pergi tu, menyebabkan dia lebih tumpat, menyebabkan dia pergi menghampiri. Menghampiri macam mana? Ni. Dia pergi ke sini, ke garisan normal. Okey. Ingatlah, air lebih tinggi ketumpatan optik dia berbanding udara. Kalau dengan minyak, siapa yang lebih tinggi lagi? Siapa yang lebih tinggi ketumpatan dia? Cuba cari jawapannya. Baik. So, harap-harapnya fahamlah. Okey? Harap-harapnya fahamlah. Okey? Tips dia, daripada kawasan yang kurang tumpat kepada kawasan yang tumpat. Kawasan yang, bila sebut tumpat di sini, saya maksudkan ketumpatan optik lah. Okey? Kurang tumpat ke kawasan yang tumpat. Ni bukan dekat tumpat Kelantan tu Dia akan kepala saya melindung pula. Kurang tumpat kepada tumpat, menghampiri. Dan apa? Dan vice versa. Maksudnya kat sini, kalau tumpat patah balik ke kawasan yang kurang tumpat, dia akan menjauhi. Boleh faham so far? Alhamdulillah. Okey. Baik. Semua yang kita belajar tadi ni, yang dalam satu situasi kat sini ni, mematuhi hukum pantulan. Apakah mematuhi hukum pembiasan. Pantulan tu tajuk yang dah lepas dah sebelum ni. Okey. Mematuhi hukum pembiasan. Apa hukum pembiasan cakap? Hukum pembiasan dia cakap, apabila cahaya merambat antara dua medium. Okey. Kita ada dua medium. Okey, apabila dia pergi dari satu medium ke medium lain, okey, sinar tuju yang pergi tu kita sebut sinar tuju dan kita labelkan dia sebagai I. Okey. Cahaya tadi akan terbias. Bila terbias kita sebut sinar biasan, kita bagi simbol R. Dan ingat tadi kita ada melukis imaginary line ataupun garis normal. Okey, garis normal. Semua ni ketiga-tiga ni sinar sinar tuju, sinar yang mengalami pembiasan, sinar biasan, dan juga garis normal tadi, semuanya berada pada satu titik, okey, dalam satah ataupun atas satah yang sama. Okey, berada dalam satah yang sama. Itu hukum pembiasan cahaya. Okey, sekarang kita nak tengok pula contoh di mana kaca, di mana situasi yang melibatkan kaca dan udara. Tadi kita lihat udara dengan air, di mana udara, sinar cahaya di udara merambat bertemu dengan sempadan permukaan air. Sekarang kita nak tengok situasi di mana kaca versus udara. Kaca ini mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi daripada udara. Okey. Dalam situasi yang pertama ini, okey, cahaya, sinar tuju I, okey, sinar tuju I bergerak, ataupun kita sebenarnya bukanlah bergerak, merambat sepatutnya, okey, merambat dari udara masuk ke kaca. Tapi ni special case. Pada tempat ataupun titik dia masuk tu, dia masuk 90 darjah dengan sempadan ni. Ni sempadan medium tadi kan. Dia masuk pada 90 darjah. Ingat tak analogi kawat kita tadi? Bila ketiga-tiga ahli kawat ni pada yang hadapan sekali tadi bergerak, berkawat, masuk dalam lumpur pada masa yang serentak, maka tak wujudlah pembengkokan. Ataupun kalau ingat tak analogi excavator ataupun kereta kebal tadi, yang tayar ada track tadi kan, bila dia nak belok ataupun corner, dia akan stop one of the track. Okay, macam contoh dia tengah-tengah jalan, ini stop, pak. Okay, dia akan belok ke situ. Tapi bila dua-dua stop, pak,
Maksudnya dia akan berhentilah, ataupun bila dua-dua slow, dua-dua akan, satu kereta kebal tu akan bergerak lebih perlahan. So dalam situasi macam tu, cahaya tidak dibengkokkan, tetapi kelajuan dia berkurang kerana dia masuk dalam satu medium yang mempunyai optical ketumpatan optik yang lebih tinggi. Okey. Kita tengok situasi kedua. Situasi yang kedua pun di mana cahaya dari kaca, daripada yang ketumpatan optik yang lebih tinggi tadi, dikeluar daripada blok kaca tadi ke udara. Still tidak akan berlaku pembengkokan, tetapi perubahan laju tetap berlaku. Dia akan semakin lajulah sebab udara mempunyai ketumpatan yang lebih rendah, ketumpatan optik yang lebih rendah. Dalam situasi seterusnya, udara, sinar cahaya berada di udara, kemudian bertemu dengan sempadan dekat titik yang saya labelkan kuning tadi tu. Okey, kemudian sepatutnya dia akan pergi macam ni lah, betul tak? Dia pergi macam ni. Tetapi disebabkan wujudnya perbezaan ketumpatan optik dalam kaca tadi, menyebabkan dia menghampiri, dia pergi ke situ, menghampiri garisan normal. Ingat, kurang tumpat kepada tumpat, menghampiri. Bila sebut tumpat ni, ingat tadi saya beritahu, kita merujuk kepada ketumpatan optik. Okey, dan kalau berlaku macam situasi macam ni, di mana sinar cahaya berada dalam kaca, nak keluar, pergi ke kawasan yang medium, yang mana ketumpatan optiknya lebih rendah. Sepatutnya dia pergi macam ni, betul tak? Sepatutnya dia pergi macam tu. Tetapi sebabkan medium yang mempunyai ketumpatan optik yang lebih rendah, dia menjauhi. Ini dalam kategori menjauhi garis normal. So dia bengkok macam tu pula. Okay, clear? Okay, now that we have studied together, kita dah tengok contoh-contoh ni lah, semua nota-nota ni kita tengok apa itu pembiasan cahaya, apa itu ketumpatan optik, kita tengok gambar rajah pembiasan cahaya, kemudian kita tengok analogi macam mana cahaya tu dibengkokkan, kemudian kita tengok apa lagi, hukum pembiasan cahaya, kemudian kita tengok situasi di mana cahaya merambat daripada kawasan yang ketumpatan optikalnya lebih tinggi, kawasan yang ketumpatan optiknya lebih rendah, apa yang terjadi kepada sinar tu, dia membengkok ke ataupun tidak membengkok. So harapnya fahamlah dengan apa yang kita tengok ni. Itu di bawah, kalau kita ingat lagi yang pertama tadi, menerangkan pembiasan cahaya. Sekarang ni kita nak tengok poin yang kedua, iaitu indeks biasan. Harap-harap yang atas tadi tu, bila adik-adik ke siapa-siapa tanya, boleh tak terangkan apa itu pembiasan cahaya? InsyaAllah boleh. Okay. Jadi sekarang kita move on kepada tajuk indeks biasan N. Dalam perbincangan kita tadi, kita tahu yang mana bila mana cahaya merambat dari satu medium ke medium lain yang mempunyai ketumpatan optik yang berbeza, cahaya ini akan mengalami perubahan laju, sama ada semakin perlahan ataupun getting faster. And as a result, dia akan dibengkokkan. Okay, dia akan bend. Okay. So, macam mana kita nak cerita dekat orang berapa banyak dia bengkok tu? So, indeks biasan comes in handy. Okay. Indeks biasan ataupun simbol dia N kecil ni digunakan ataupun adalah untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya. Apabila dia merambat dari satu medium ke medium yang lain, indeks biasan ni bila kita lihat dia, kita faham yang mana dia akan makin bengkok, dia akan kurang bengkok. Okay, semakin tinggi ketumpatan optik sesuatu medium, okay, kalau tengok poin yang kedua ni, semakin besar nilai
N, dan nilai N ni bermula dari 1. Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh kurang daripada 1. Dia tak boleh jadi 0.9, tak boleh. Okey, dalam buku teks ada dinyatakan refractive index ataupun indeks biasan bagi bahan-bahan ataupun medium-medium yang tertentu. Seperti air, seperti udara dan kawasan vacuum, refractive index dia kita anggap nilai dia sebagai, kita kira nilai dia sebagai 1. Olive oil, minyak zaitun 1.46, perspex 1.5, glass ada dua jenis, crown dengan flint 1.52 and also 1.66, kaca diamond 2.42, the highest, agak tinggi lah among all this. Okay, 2.42, meaning kalau ada sinar cahaya yang masuk antara semua medium-medium ni, yang paling bengkok ni medium diamond tadi. Okay, baik. So ada 4 jenis, okay, ada 4 cara sebenarnya kita nak kira indeks biasan ni. Ada 4 formula. Saya dah permudahkanlah untuk kita nak faham. Yang pertama ni adalah ratio. Okay, yang pertama adalah ratio di antara, ni dia yang pertama. Okay, ratio di antara kelajuan ataupun laju cahaya di dalam vacuum dibandingkan dengan laju cahaya dalam medium tersebut. So laju cahaya dalam vacuum kita ambil 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi kaedah yang pertama ni kita dah boleh tentukan dah indeks biasan. Kalau indeks biasan tu daripada cahaya pergi ke medium, daripada udara pergi ke dalam medium air, dan kita tahu berapa kelajuan sinar cahaya tadi dalam air, kita dah boleh tentukan indeks biasan air tersebut. Kemudian caranya kedua adalah kita menggunakan kaedah ataupun formula ini. N sama dengan sin sudut 7 bahagi sin sudut biasan. I merujuk kepada I ni yang saya highlightkan kat sini. Okay, ni I merujuk kepada sudut sinar 7, sudut sinar 7 dan juga sudut sinar biasan. Okay. Dan sebenarnya ini datang daripada, formula ini datang daripada hukum Snell. Dalam buku teks tingkatan 4 ada terangkan lebih lanjut bagaimana. Asalnya hukum Snell ni dikata N1 over N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Sepatutnya ada 2 kat sini. Dipermudahkan cerita, jadilah macam ini. Jadi kita ingat yang ni sudah, kita tak perlu nak menyusahkan hidup kita lah. Okey, yang ketiga kita boleh guna formula ratio ataupun nisbah di antara dalam nyata D besar. Kalau dalam bahasa Inggeris kita guna H besar, dan dalam ketara dalam bahasa Inggeris kita sebut apparent depth. Kita guna H kecil. Okey. Ada eksperimen yang kita akan tengok nanti. Okey. Dan yang keempat, yang terakhir, kita gunakan sudut genting ataupun critical angle. Okay. N sama dengan 1 over sin C. So empat formula ni, empat cara ni kita boleh gunakan untuk menentukan indeks biasan sesuatu medium ataupun bahan. Tak susah kan? Baik, kita cuba lihat kat sini. Kita cuba lihat satu situasi di mana kita ada kaca dan kita ada udara. Okey. So far clear, ada kaca, ada udara. Dan apa lagi info yang kita ada kat sini? Okey, kita ada info kat sini. Sudut
ini 45 darjah adalah sudut apa? Ini adalah sinar tuju dan ini bermaksud sudut tuju. Dan kita ada satu lagi sudut selepas keluar tu, ini adalah sinar biasan dan 30 darjah ini akan jadi sudut biasan. Macam mana nak kira indeks biasan bagi kaca ni? Caranya mudah je. Caranya mudah saja. N sama dengan, kita ambil mana? Kita ambil yang ni, yang nombor 2 ni. N sin I over sin R. So N sin I over sin R. So bila kita dah ada formula, ingat, remember student, remember to always write down the formula. Okay, it become your habit and then it become your muscle memory. InsyaAllah mudah kita nak faham. So N sama dengan sin 45 over sin 30. Plug in your answer in the calculator and then you will get N untuk kaca ni berapa nilai dia. Okay, berapa nilai dia. Okay. Sama juga situasi di mana kalau kita ada kelajuan. Ni nampak tak dua ni? Ini adalah kawasan udara, ini adalah kawasan kaca. Ingat udara tadi, formula dia kalau kita nak kira indeks biasan bagi blok kaca ini, N sama dengan C over V, betul? C over V. So N sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 divided by 2 times 10 to the power of 8. So plug in dalam kalkulator kita, dapatlah jawapan yang kat sini. Okay. Kemudian situasi seterusnya, apparent depth. Okay, apparent depth, kalau kita ingat lagi formula dia, ni senang je, tak susah lah mana sangat pun kan. N sama dengan real depth over apparent depth. D besar over D kecil ataupun H besar over H kecil. So kita buat soalan ni. So yang ini akan jadi kita punya H kecil, yang ini kita akan jadi H besar dia. Sebab ni adalah real depth. Macam mana ni? Macam mana? Cikgu saya tak berapa nak faham ni. Apa itu apparent depth? Apa itu real depth? Okey. Situasi dia mudah je sebenarnya. Bila kita letak satu objek dalam satu bekas, okay, kat bawah ni kita letak satu objek kan. Okay. Kedalaman daripada permukaan air ni sampailah ke objek tersebut, okay, kita jadikan dia, kita namakan dia sebagai dalam nyata. Dalam nyata. So far yang tu boleh faham simple kan? Tetapi ingat tak tadi kita dah belajar dah tadi pembiasan cahaya. Dan cahaya pada mata kita ni, ingat, kita ni bukan X-ray, kita ni bukan X-Men yang mana boleh keluar cahaya laser pong tembok orang macam tu. Tak. Macam mana kita boleh melihat sesuatu objek adalah kerana cahaya masuk ke dalam mata kita ni. Okey. Jadi satu, kalau boleh saya lukis semula kan kat sini kan. Okey. Ada satu sinar cahaya gerak ke sini. Pak. Bertemu di satu titik. Dekat sini kita ada garis normal lah. Kita ada garis normal. Dan sepatutnya dia pergi straight, betul tak? Dia pergi straight macam tu. Naik atas lagi. Tapi disebabkan daripada kawasan yang tumpat pergi ke kawasan yang kurang tumpat secara optiknya, dia akan menjauhi garis normal. Jadi instead of dia pergi ke kiri dia ke sana, okay, dia pergi ke sebelah sini. Dia pergi sebelah situ. Okay. So dia akan pergi ke sini, pergi masuk ke mata kita. Sama juga dengan alur cahaya yang sebelah lagi. Daripada satu hujung objek tu, dia pergi ke sini, pergi ke mata. So kita pun nampaklah objek tersebut dalam air tadi. Tetapi otak kita bagi tahu, sebab kita beranggapan yang otak kita dah set dalam otak dah set dalam otak je lah.
Okey, yang mana sinar cahaya ni pergi straight. Jadi bila pergi straight, kita membayangkan informasi yang kita dapat kepada otak kita seolah-olah objek itu berada di sini. Berada di situ. Dan ketinggian objek itu ke permukaan, bukan ke dasar, ke permukaan, okey, adalah 5 cm ataupun dalam kes ni kita sebut H dalam sama dengan 5 cm. Jadi untuk kira dia punya indeks kebiasaan air ni, indeks kebiasaan mudah je. N sama dengan D besar over D kecil. So D besar kita adalah 7 over 5. So dapatlah nilai dia kat sini. Ingat, dalam fizik jangan sesekali tinggalkan jawapan akhir anda dalam bentuk pecahan. No. Tinggalkan dalam bentuk perpuluhan. Alright? Take my advice. Thanks me later. Okay. So untuk situasi sudut genting. Sudut genting ni macam mana cikgu? Tak faham. Okay, never mind. Ada satu situasi fenomena di mana bila sinar cahaya pergi macam tu, ni sinar cahaya lah ni daripada kaca. Dia nak keluar pergi ke udara, tiba-tiba pada satu sudut tertentu, setiap blok kaca ni dia ada sudut yang tertentulah bergantung kepada medium dia. Contoh dalam situasi ni 45 darjah. Pada situasi 45 darjah, sinar cahaya tak keluar. So ni garis normal lah, garis normal 90 darjah. Okay. Sinar cahaya ni tak keluar dan dia juga tak dipantulkan ke bawah. Dia pergi mana? Dia ikut suka dia, dia jalan dekat sempadan ni. Dia jalan kat sempadan tu. So dalam situasi ni, ini kita sebut sudut genting ataupun critical angle. Okay. Informasi kat sini 45 darjah ni boleh juga kita gunakan untuk calculate kita punya indeks kebiasaan kaca tadi. N sama dengan 1 over sin C. So just plug in 1 over sin 40 and then you will get your answer right away using your calculator lah kan. So simple je sebenarnya tajuk ni, tak ada yang susah insya-Allah. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat atas ni, okay, hukum senil kita tengok tadi secara ringkasnya, kita ringkaskan jadi N sama dengan sin I over sin R. Kemudian kita dah tengok dalam ketara dan dalam nyata, penyelesaian masalah kita tengoklah tadi sikit-sikit. Yang tinggal sekarang adalah hanya eksperimen. Ada 2 eksperimen yang kita nak fokus dalam perbincangan kita kali ini. Okey, dalam buku teks fizik tingkatan 4 ada, boleh rujuk kat situ. Okey, eksperimen yang pertama tadi kalau kita lihat eksperimen indeks kebiasaan N, kita nak tentukan dalam eksperimen ni, kita nak tentukan indeks kebiasaan blok kaca. Dalam makmal dekat sekolah tu ada banyak blok kaca. Boleh buat. Okey. So macam mana? Kita tengok eksperimen dia. Okey. Eksperimen menentukan indeks kebiasaan blok kaca. Okey. So macam biasalah bila kita nak buat eksperimen, kita kena ada inference, kita kena ada hypothesis, the aim, apa tujuan kita nak buat eksperimen. So kita tengok satu one by one. Okay. Inference ni dia kata R bergantung kepada I. Sudut bukan sudut sinar biasan bergantung kepada sudut sinar 7. Hipotesis pula mengatakan semakin besar I, semakin besar sudut sinar 7 tadi, semakin besarlah sudut sinar biasan. Dan eksperimen ni kita nak tentukan N bagi blok kaca tersebut. Dalam eksperimen ni pemboleh ubah dimanipulasikan, obviously kita punya ni I kita dan kita punya bergerak balas R kita. Apa yang kita malahkan?
indeks biasan. Kita gunakan blok kaca yang sama. Jangan mula-mula ukur satu dan kita guna blok kaca yang lain. Okey, kita gunakan blok kaca yang sama. So ini setup eksperimen dia. Okey, so bila kita dah ready apparatus kita di atas kertas putih tadi, apa yang kita nak buat mula-mula adalah kita letak gelas blok kita tadi, blok kaca kita tadi atas kertas tu, dan kita trace dia dengan pensel sekeliling dia. Trace dia. Kemudian kita boleh angkat lah, kita angkat dia, dan kita letak satu dot dekat mana-mana. Contoh dalam kes ni kita letak kat sini. Kita letak kat situ dot dia. So kita ambil pembaris, kita buatlah garis normal kat sini. Garis normal kat sini. And then kita buat satu angle. Buat satu angle sama ada 20 ataupun angle yang kita nak guna nanti. Kita buat 20, 30, 40, 50, 60. Kita mark siap-siap. Kita mark siap-siap. Kemudian bila dah settle semua marking, kedudukan marking tadi, kita letak balik blok kaca tadi dekat kawasan yang kita dah trace tadi. Dan kita ambil kotak sinar cahaya tadi, kita switch on dia keluar sinar. Kita halakan, masukkan dia supaya dia align dengan yang kita dah ukur sudut tadi, starting 20 katakan. And then dekat dia keluar ni, kita mark dia. Kalau kata ini 20, dia keluar kat sini 20. Kalau dia keluar tempat lain, kita mark dia 30. Kalau untuk sudut yang lain lah, sudut-sudutnya kita mark. Kemudian bila dah selesai semua sudut tadi, kita angkat blok kaca, and then kita plot garis kat tengah ni. And then kita contoh tadi kan dia keluar kat sini kan, kita mark kat sini, kita garis kat tengah dia, kita carilah nilai R. Semua data tadi kita rekod dalam jadual dia. Macam ni. So dapat incident angle 20, berapa nilai kat sini, kita kira sin I dia, kita kira sin R dia. Lepas tu apa kita nak buat? Kita plot graph, analisis data. Daripada data yang kita dapat tadi, kita nak analisis dia dengan cara kita plot graph sin. Graph sin lawan dengan graph sin I lawan sin R. Sin I lawan dengan sin R. So bila kita plot graph, kita akan dapat, ini contoh result yang dah dapat. Kita akan dapat straight line yang straight. Dan ingat gradient dia, kecerunan graf ni sebenarnya, kalau saya boleh highlight ke warna putih pula, asyik warna yang ni kan. So kecerunan graf ini adalah indeks biasan. Jadi formula dia formula yang biasa tu, iaitu Y1 tolak Y2 sama dengan X1 tolak X2. Okay, so N, masukkan nilai kat situ, kita ambil lah. Ini jadi dia punya satu koordinat. Kat sini pun satu lagi koordinat, kita ambil sini dengan kat sini. Okay, kita tengok titiknya senang kan. This is best fitted line. Okay, so kita dapat blok kaca ni mempunyai N sama dengan 1.5. Simple je sebenarnya. Okay, kalau tak faham boleh rewind dulu video ni, insyaAllah lah. Kalau tak faham juga, put the comment down below, nanti kita cuba discuss. Kemudian settle satu eksperimen yang mana menceritakan macam mana kita nak kira indeks biasan bagi blok kaca. Okey, dah settle dah satu eksperimen. So tinggal satu lagi, poin yang keenam yang belum kita tengok. So jadi kita terus ke sini lah. Eksperimen dalam ketara dan dalam nyata. Dengan menggunakan knowledge daripada eksperimen ni, kita boleh calculate indeks biasan bagi air. Okey, mana ada eksperimen tersebut? Eksperimen ni lebih kurang sama macam eksperimen yang atas tadi, cumanya dia gunakan kedalaman nyata dan juga kedalaman ketara. Macam mana? Okey, kita tengok dulu inference dia. Dia kata kedudukan image dipengaruhi oleh kedudukan objek dan indeks biasan medium. Yes. Okey, bila sinar cahaya keluar daripada medium tu dan tahap ketumpatan optik yang menentukan indeks biasan tu menyebabkan sejauh mana dia bengkok tu, semua ni memainkan faktor
kedalaman. Kita tengok gambar tadi. Ni. Kalau lebih banyak cahaya ni terbengkok dekat sini, maksudnya kedalaman ketara ni akan berubah. Sebab cahaya dah bengkok mula-mula tadi kan. Dia memang mempengaruhinya. Kemudian dia kata lagi hipotesis dia, semakin besar dalam nyata sesuatu objek, maksudnya dia semakin dalam, semakin besar jugalah dalam ketara dia. Jadi jarak daripada permukaan air ke permukaan objek ke objek tadi. Okay, so dekat sini dalam eksperimen ni, apa yang kita manipulasi adalah dalam nyata. Okay, dengan cara kita letak kat bawah sekali. Macam mana nak buat tu nanti kita buat. Okay, kemudian apa yang kita nak ukur lepas tu, dalam ketara. Okay, dan dimalarkan indeks biasan air ni. Okay, sebelum kita tengok gambar rajah ni, kita tengok dulu. Okay, kita tengok dulu. Kemungkinan ramai yang tak faham eksperimen ni, macam mana kita nak ukur dia kan. Okay, saya ceritalah satu persatu. First kali kita ada beaker, betul? Kita ada beaker kat sini. Okay, kita ada beaker kat situ. Lepas beaker, dalam beaker ni kita letak air. Obviously lah kan, beaker ni kita letak air. Jadi jarak antara permukaan air ni kepada objek, sekarang ni objek ni kita letakkan pin knot. Pin knot ni kita letak kat bawah ni, kita letak selotip pump. Dia tak boleh terangkat, dia tak boleh terapung dah, dia lekat kat bawah. Jadi macam mana kita nak manipulate kedalaman nyata tu? Kita tak gerakkan pin tadi, tapi kita tambah isi padu air. Bila kita tambah isi padu air, dia akan meningkatkan level dia punya ketinggian. Jadi semakin dalam, maksudnya semakin bertambahlah kedalaman ataupun dalam nyata tadi. Itu cara dia, jangan confuse. Baik, kita padam dulu supaya tak confuse. Okey. Jadi macam mana pula kita nak tentukan dalam eksperimen ni, nak tentukan dia punya dalam ketara ataupun apparent depth dia? Cara dia mudah. Dekat atas ni kita letakkan mata kita. Kita pandang daripada sisi atas, dari pandangan atas. Okey. Dan bila kita pandang tu, kita ada kok kat sini dengan ada satu pin eye pula kat situ, tepi tu. Okey. Kita adjust pin dan kok ni, yang di attach kat retort stand ni, kita adjust atas dan bawah. Kita tengok daripada pandangan atas. Okey, kita adjust yang satu lagi tu supaya pin dengan pin knot yang pin dalam beaker tadi dengan pin yang kat luar beaker tadi selari. Dia tak ada. Kalau kita tengok contohlah pandangan atas macam ni kan. Okey, ni beaker, sorry. Okey, kita kecilkan sikit. So ini beaker. Tak jadi pula sekali lagi. Okey, itu beaker. Dalam ni ada pin yang mana kita dah selotip kat pin tu. Ni pandangan atas lah. Remember, this is side from top view. Okay. Kemudian kita ada satu lagi pin kat sini. Satu lagi pin kat situ. Yang dekat luar ni, this is outside ni. Kita adjust ketinggian dia dekat kaki retort ni. Naikkan dia, turunkan dia secara vertikal supaya dia selari dengan pin yang dekat dalam. Bila dia selari dengan pin yang dekat dalam ni, itu adalah dia dah sampai tahap kita sebut apparent depth ataupun dalam ketara. Saya akan tinggalkan satu link video yang mana ada seorang cikgu Idris, okey, daripada Ipoh. Dia dah buat eksperimen ni, dia dah record, dia letak dalam YouTube. Saya akan linkkan, boleh tengok eksperimen yang dia buat ni. Simple je. Okey, so bila dah macam tu, dia pun ukur lah kedalaman nyata, kedalaman ketara dia. And then dia tambah air, kedalaman nyata bertambah.
dia adjust balik cork tadi dengan pin tadi. So dia ulang proses ni. Okay, dia ambil, katakanlah dia bermula dengan 6 cm real depth dia, kemudian naik 7, naik 8, dan dia dapat corresponding value dia. Nilai Y. Nilai Y ni apa sebenarnya? Ni kat sini. Tapi kita tak mau nilai Y ni. Ingatlah, kita tak nak mau. Ini bukan apparent depth lagi. Apparent depth diukur daripada permukaan ke image tadi. Maksudnya daripada sini turun ke sini. Jadi kita ambil 6. Kalau kata kita bermula dengan 6, tolaklah Y tadi. Sebab kita dapatlah berapa kita sebut? 6 tolak Y, dapatlah kita punya H. Jadi kita buat eksperimen tadi. So bila dah selesai semua tu, kita pun plot lah graf H besar over H kecil. Macam biasa, dia punya kecerunan tadi akan mewakili, macam graf ni atas tadi, akan mewakili indeks biasan air tersebut. Cuba buat eksperimen ya. Okey. Maka dengan itu, kalau kita tengok tadi, kita punya target kita dah settle semua dah. Alhamdulillah, kita dah settle semua yang kita nak buat hari ni. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang masih lagi yang tak faham, boleh tengok balik video ini. Mungkin lepas ni boleh take a break and then re-watch again, tengok balik semula. Mana tahu dapat ilham kan. Kadang-kadang ilham ni datang daripada Allah. Bukan kadang-kadang, ilham ni datang daripada Allah. Cuma nak dapat tu, kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang tak dapat. Jadi tenangkan jiwa anda dulu, InsyaAllah dapat lepas ni. Okay, kalau tak dapat juga, boleh tanya kawan-kawan. Kalau tak dapat juga, boleh komen dekat sini. Kalau saya nampak komen tu, InsyaAllah saya akan cuba bantulah. Jadi sebelum kita tamatkan video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton video ini daripada awal sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, share atau subscribe, dan tekan butang lonceng tu. Mana tahu nanti kalau ada lagi video-video baru tak terlepas kan. Okey. Jumpa lagi di episod yang kedua selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.